Melalui kenyataan sidang media semalam oleh Dr. Ashraf berkaitan dengan tuntutan QSP di bahagian akhir, ada menyebut tentang jangan berharap sangat dengan QSP ni sampai bila-bila. Okey, sebab apa? Nanti dia akan cuba berjumpa dengan Tengku Zafrul untuk mencari solution yang lain. Okey, ini bukan bermaksud dia hampakan semua pencarum, tetapi ada maksud lain sebenarnya. What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizuan. So, episod kali ini penerangan dan penjelasan bagi mungkin ada di antara korang sebagai viewers, okay, ataupun subscriber ada menyatakan dan nampak, okay, video tersebut tanpa skip dan mereka menyatakan mungkin tak ada harapan kot, okay, pengeluaran kali ini. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. Okey, aku boleh terangkan sedikit beberapa perkara berkaitan dengan kenyataan dia yang akhir tu. Okey, kalau diikutkan kenyataan semalam oleh Dr. Ashraf, okey, yang mana dia akan membantu pihak BJR untuk menyuarakan, okey, dan membentangkan dan memberitahulah Tengku Zafrul tentang hal ni. Dan mungkin Tengku Zafrul dah tahu, cumanya buat tak tahulah. Okey, cumanya dalam statement yang akhir tu apa yang dimaklumkan, okey, oleh Tengku Zafrul, kita tahu, okey, pengeluaran kali ini adalah pengeluaran yang kali keberapa pun aku tak tahulah. Okey, kau bayangkan daripada iLestari, iSinar, iCitra, pengeluaran khas dan kali kelima. Okey, so dah kali kelima, kalau macam ada pengeluaran yang lain pula, so sampai bila, okey, kita nak keluarkan KWSP saja? Ya, memang betul apa yang disuarakan Dr. Ashraf tentang hal ni. Sebab apa? Tuntutan kali ini memang berbeza, iaitu bersasar saja. Ikutkan bersasar ini tak semualah orang dapat. Sesiapa yang mohon, yang betul-betul yakin, yang betul-betul terkesan, maka mereka ikut apa yang PJR telah usulkan dan bawakan sore ini. Okey, itu perkara tentang hal ni. Dan kalau kita ikutkan dimaksud apa yang dimaksudkan oleh Dr. Ashraf, okey, selepas itu dia dimaklumkan dia akan jumpa dengan Tengku Zafrul dan cuba berbincang dan akan mencari solution yang lain. Takkan kita ni tak habis-habis dengan KWSP. Okey, ini kenyataan dia. Sebab itulah diharap Tengku Zafrul mencari solution kepada semua rakyat Malaysia ini, khususnya yang terkesan ni, yang mana dari segi bantuan yang mereka dapat. Contohnya macam B40, especially macam BKM, Bantuan Keluarga Malaysia. Berapa peratus yang dapat? Permohonan, okey, yang buat permohonan, yang mana Tengku Zafrul ada keluarkan statement 12 juta dan yang lulus 80,000 lebih sahaja. Ini kenyataan dia. So, bandingkan 12 juta dengan 80,000 lebih, ialah mungkin berkemungkinan mereka ini ada yang bagi fake lah, tak lengkap lah, lepas tu dah pernah ambil ni dan sebagainya lah. Tetapi kalau kita tengok gap dia terlalu besar tau kat situ. Okay, so sebab itulah, okay, berdasarkan kenyataan Dr. Ashraf ni, kita kembali balik. Okay, ikutkan dia sudah nampak apa yang akan berlaku kepada negara, bukan saja dalam negara tetapi dunia sekalipun. Jom kita tengok paparan ini untuk korang dengarkan dan fikirkan apa yang dimaksud dengan orang kata statement inilah berkaitan dengan orang kata kemelesetan ekonomi yang bakal kita berdepan nanti. Okey, jom kita tengok. Okey, Bank Dunia beri amaran kemelesetan ekonomi tahun hadapan. So, kalau kita baca kat sini Washington, dunia mungkin terjerumus ke dalam kemelesetan pada 2023 ketika bank-bank pusat di seluruh global secara serentak menaikkan kadar faedah untuk bertindak terhadap inflasi. Bank Dunia memberi amaran. Bank-bank pusat di seluruh dunia menaikkan kadar faedah tahun ini pada tahap yang tidak pernah disaksikan sejak 5 dekad lalu. Trend yang berkemungkinan berterusan hingga tahun hadapan, kata Bank Dunia dalam satu kajian terbaru lapor Xinhua. Bagaimanapun, okey, trajektori kenaikan kadar faedah dan tindakan dasar lain mungkin tidak mencukupi untuk menurunkan inflasi global ke paras yang dilihat sebelum pandemik. Demikian menurut kajian berkenaan. Pelabur menjangkakan bank-bank pusat akan menaikkan kadar dasar monetary kepada hampir 4% sepanjang 2023. Peningkatan sebanyak 2 mata peratus berbanding purata pada 2021 menurut kajian tersebut. Ini kenyataan Bank Dunia.
Okey, berikutan dengan keadaan ni bukannya berlaku dalam Malaysia saja. Warning ni bukan amaran untuk negara Malaysia tetapi dunia. Itu memberi kesan kepada kita sebagai yang ada komitmen masing-masing. Ini persediaan. Dan mungkin bagi korang yang kurang faham ataupun maybe korang tak nampak perkara ini, korang akan cakap, oh inilah peluang kita nak keluarkan KWSP sebab benda ini akan berlaku. Kan, kalau kita ikutkan financial expert pun dah beritahu, okey, kemelesetan ni macam mana pun tetap berlaku. So kita kena buat investment, kita kena buat tabung kecemasan, kita kena buat everything untuk simpanan, okey, backup kita hari yang seterusnya ataupun hari tua dan sebagainya. Okey, tetapi dalam isu apa yang Dr. Ashraf mungkin nampak, okey, perkara ini, okey, sebab benda ini duit kita. Okey, KWSP ni adalah duit kita. Tetapi sampai bila kita nak gunakan dan sekiranya benda ini guna, okey, kita keluarkan 18,000 contohnya. Okey, daripada 30% kalau macam kita lulus lah. Okey, 18,000. Ingat 18,000 yang kita keluarkan KWSP sekiranya benda ini lulus, tak sama nilainya macam waktu PKP dulu. Macam I Lestari, macam I Sinar, macam I lagi. Sebab kali ini memang agak berbeza nilai. Maksudnya di sini, contoh, aku tunjuk sudu lah. Sudu ini harganya RM5. Contohnya lah. Okay? Dan akan datang, dia boleh jadi RM20. Okay? So, sama juga dengan bahan-bahan mentah. Sama juga dengan barang-barang dapur yang kita perlu kita nampak keadaan tu, okay, tak sama. Ini yang dimaksudkan. Okey, bila dah inflasi nak berlawan, maka sebab itulah harga barangan akan naik. Kerajaan memang orang kata usaha untuk pastikan benda ini kadar peratusan kata inflasi ini akan turun. Sebab itulah OPR sentiasa dinaikkan. Tetapi tak berjaya. Seperti mana sebelum ini aku ada orang kata jelaskan perkara ini melalui Dr. Ashraf sendiri berkaitan dengan isu ini. Kau boleh tonton dan klik saja kat sini. Okey, yang mana benda ini tak membantu langsung. Okey, menaikkan kadar OPR ni memang tak membantu langsung. Tetapi, okey, berbeza pula pendapat daripada KWSP. Ini yang aku nak highlightkan sebenarnya. KWSP pula keluarkan kenyataan. Okey, yang mana dia kata rakyat Malaysia dijangka perlukan sekurang-kurangnya 1 juta dalam simpanan sebelum bersara. Pula dah. Kelihatannya rakyat Malaysia yang ingin bersara dengan tenang dalam tempoh 20 tahun hingga 30 tahun kelak perlu miliki sekitar 900,000. Nampak? Okey, sehingga 1 juta dalam akaun simpanan mereka. Mengikut perkiraan bahagian strategi kumpulan wang simpanan Malaysia KWSP, nilai ini telah diukur setelah mengambil faktor inflasi dan kos perubatan yang perlu ditanggung ketika hari tua. Sementara bagi pekerja Malaysia yang ingin bersara dalam beberapa tahun datang pula, dinilai perlu memiliki paras ambang persaraan berjumlah 600,000. Dan tahukah anda setakat ini hanya 4% rakyat Malaysia sahaja yang mampu bersara pada nilai tersebut. 4% ni adalah kategori yang mungkin kategori T20 lah. Okey, lebih orang kata membahayakan ketika ini KWSP mendapati sekitar 56% yang berusia 54 tahun memiliki simpanan kurang daripada 50,000. Melalui jumlah itu, para pesara hanya perlu bertahan selama 4 tahun sahaja dengan anggaran perbelanjaan sekitar 1,000 sebulan. Okey, so isi sikit sebanyak yang aku boleh share dengan korang kan. Okey, melalui pautan ini, keadaan ini, okey, apa yang dimaksud kat sini, maksudnya kena lebih pula. Sebab apa? Nilai contoh yang aku bagi tahu tadi, nilai 10,000 pun kita keluarkan tu pun memang akan mudah habis. Sekiranya korang tak gunakan sebaik mungkin. Okey, pengeluaran untuk kali kedua ni KWSP. Okey, so sebab itu aku bukan nak orang kata stopkan kita punya semangat untuk lulus perkara ni, tetapi bersedia untuk menjelang hari yang bakal tiba lagi. Bakal akan tiba nanti. Itu yang betul. Okey, itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info dan manfaat dan buat orang fikir dulu. Okey, fikir bukan bermaksud korang jangan keluarkan. Korang boleh keluarkan, tetapi please lah. Okey, gunakan yang sebaik mungkin. Aku Faizwan. Assalamualaikum.